Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang menyokong channel Mobile Jaya sebab akhirnya channel ni dah berjaya dapat 100k subscriber. Jadi nanti akan ada giveaway, hadiah dia pun best, ada smartphone, ada gadget-gadget best. So nanti saya akan umumkan dekat community tab dekat channel ni. Hari ni saya ada terima satu barang daripada Huawei. Katanya ada laptop sebab channel ni pun tak ada lagi konten pasal laptop kan. Jadi hari ni kita nak unbox apa yang ada dekat dalam kotak ni. Jadi Huawei pun kata laptop ni belum launch lagi dekat Malaysia. Tapi yang saya tahu dalam ni ada laptop yang memang powerful. Kiranya kalau korang nak cari sebuah laptop yang memang ringan, nipis tapi ada spek yang sedap, ini mungkin laptop yang direka untuk korang. Jadi kita nak buka dalam ni. Wah. Besar dia punya ni. Okey. Kita letakkan kotak coklat ni kat sini. Jadi inilah dia Huawei MateBook 14 2020. Tak silap saya yang Huawei bawa masuk ni ialah model AMD Ryzen 4000H series, yang mana merupakan siri prosesor yang laju dengan binaan AMD 7nm Zen 2 architecture. Kalau tengok dekat website diorang, Huawei akan bawa masuk dua variant. Satu dengan Ryzen 5 dan satu lagi Ryzen 7, yang mana kedua-dua CPU ni memang direka untuk penggunaan yang lebih berat. Contohnya photo editing, video editing dengan 45W TDP. Okey, jadi kita akan buka plastik dia dulu. So, kita keluarkan plastik dia. Okey, kat sini ada tulis spek. Jadi unit dekat tangan saya ni menggunakan AMD Ryzen 7 4800H. Yang ini memang prosesor laju, menggunakan octa-core. Lepas tu GPU dia menggunakan AMD Radeon Graphics. Tak silap saya ni menggunakan Vega 7. Lepas tu RAM menggunakan 16GB, ada storage 512GB SSD. Lepas tu dia ada screen 14 inci dengan fungsi touchscreen. Jadi lagi mudah lah kalau korang nak navigate Windows dengan menggunakan fungsi touchscreen. Jadi itu saja yang ditulis dekat kotak ni. Jadi kita nak buka bahagian dalam kotak ni, kita tengok apa yang dia ada, apa yang dia bagi lah untuk laptop ni. Okey, kita akan potong kat sini. Keluarkan laptop kita ni. Okey, kita keluarkan dulu quick start guide. Kat sini ada warranty card, ada quick start guide. Lepas tu kita nak tengok dia punya charger. Charger ni agak besar. Ini ada, dia menggunakan USB-C menggunakan USB-C. Lepas tu dia punya charger ni menggunakan charger 65W Huawei Supercharge. Jadi tak silap saya yang Huawei Supercharge ni bukan setakat boleh charge laptop ni saja, tapi boleh charge phone Huawei yang support Huawei Supercharge ni. Alright, lepas tu kat sini pun kita ada USB-C cable. Yang ni USB-C ke USB-C. Dan finally Huawei MateBook 14 2020. Okey, kita keluarkan dulu dia punya kotak ni. Wah. Okey, kita keluarkan plastik dulu. Okey, kita letakkan kat bahagian bawah. Okey, akhirnya kita dah keluarkan juga laptop daripada kotak. Dan wah, saya suka dia punya design dia sebab dia memang nampak sleek habis. Lepas tu warna yang dekat tangan saya ni, tak silap saya, ialah warna space grey. Yang dia punya material dia menggunakan binaan berasaskan aluminium. Actually saya suka dengan berat laptop ni sebab dia tak terasa berat sangat. Dengan berat sekitar 1.49 kg. Lepas tu dia punya ketebalan pun tak rasa tebal sangat. Kita tengok dekat sini pun dia rasa macam nipis je. Ini ketebalan dia ialah 15.9mm sahaja. Okey, kita nak buka dalam laptop ni, kita nak tengok dalam dia. Wah, nampak clean habis. Okey, kita onkan dulu. Okey, sementara tunggu dia boot. Okey, kat sini ada power button Ada power button yang juga berfungsi sebagai fingerprint. Jadi lagi mudah lah kalau korang nak unlockkan laptop ni. Lepas tu saya suka dengan laptop ni sebab dia ada banyak port sambungan sebenarnya. Dekat sebelah kanan laptop ni ada dua USB-A, yang mana keduanya menggunakan USB 3.2 Gen 1. Lepas tu dekat sebelah kiri ada satu USB-C yang membolehkan korang untuk charge dengan transfer data. Lepas tu ada audio jack 3.5mm dan juga ada satu full HDMI port. Maknanya dekat sini korang tak perlu risau dah pasal dongle, nak kena dongle ataupun nak kena cucuk dongle tambahan. Okey, jadi pun saya dah set up laptop ni. First impression saya dengan laptop ni ialah dia punya bezel dia memang nipis. Yang mana dia boleh bagi screen to body ratio 90%. Jadi daripada jauh pun orang dah nampak dah laptop ni memang design dia sangat moden.
Dia guna skrin 14 inci beresolusi 2K dan nisbah dia ialah 3:2. Jadi nampaklah dia punya skrin dia tak terlampau memanjang sangat. Jadi bila korang web browsing tu, nampaklah dia punya skrin tu lebih seimbang. Lagi mudah lah nak baca konten masa korang web browsing tu. Dia punya quality screen pun nampak lawa sebab ada 100% sRGB white color gamut. Dan korang pun boleh guna fungsi touchscreen dia untuk touch element dalam Windows 10 ni. Keyboard dia rasa sedap, ala-ala Magic Keyboard dekat MacBook baru. So kalau nak menaip tu memang rasa selesa sangat, lagi-lagi korang yang suka menulis. Dekat keyboard ni pun ada lampu, jadi lagi mudah lah korang nak type time gelap. Dan korang pun boleh adjust kekuatan lampu dekat keyboard dia dengan menekan butang F3 ni. Cakap pasal keyboard, ada satu benda yang hidden dekat laptop ni, iaitu dia punya webcam dia, yang mana terletak dekat antara butang F6 dengan butang F7 ni. So webcam ni dia boleh record video resolusi 720p. Tapi bila guna tu memang nampak pelik lah sebab dia punya webcam ni dekat bahagian bawah. Jadi muka korang pun akan nampak daripada bahagian bawah. Touchpad dia pun besar, senang nak navigate. Dan dekat touchpad ni pun ada fungsi NFC untuk mudahkan korang guna fungsi Huawei Share bila korang tap smartphone Huawei dekat touchpad ni. Dan kat laptop ni pun ada fungsi dual speaker 2 watt dekat bahagian bawah ni. Jadi kita nak dengar sikit macam mana dia punya performance sound dia. Okay, kita nak play satu lagu. Lagu Roti Dekat Pucung. Yeah. My beat. Okay, bunyi dia memang surprisingly full Dia tak ada rasa kosong. Dia punya ada bass. Lepas tu kita dengar dia punya clarity dia memang jelas. Jadi dia punya quality untuk speaker laptop ni memang betul-betul berkualiti dan bukan calang-calang punya. Untuk operating system dia, dia guna Windows 10 Home 64-bit. Jadi korang tak perlu risau lah pasal software ke, pasal apps ke, sebab basically dia guna Windows 10. Jadi korang boleh install software yang biasa korang install dekat komputer lain. Jadi setakat saya guna ni, performance dia memang laju habis. Sebab dalam ni dia guna chipset yang memang powerful dan antara yang tertinggi dalam senarai benchmark untuk CPU laptop untuk tahun 2020 ni. Dan dekat dalam ni pun dia guna 16GB RAM dengan storage 512GB SSD NVMe. Jadi korang tak perlu risau lah pasal laptop ni slow ke apa, sebab dia punya performance dia memang laju. Dan kalau nak buat kerja-kerja kreatif macam editing tu, memang dah boleh sangat. Dan untuk bateri dia, laptop ni guna bateri 56Wh dan Huawei kata dia boleh play video 1080p, local video 1080p dalam masa 10 jam. Atau di kata lain, basically laptop ni boleh tahan sepanjang hari. Dan charging dia lah yang paling best sebab laptop ni dia boleh support Huawei Supercharge 65W. Jadi Huawei kata kalau korang charge 15 minit, korang boleh dapat penggunaan sekitar 2.5 jam penggunaan. Jadi satu benda yang impresif lah bagi korang yang terlupa nak charge ke, bangun pagi tengok laptop ni bateri dah low ke. Jadi korang charge 15 minit, korang boleh dapat 2.5 jam penggunaan tu. Jadi bila laptop ni akan keluar dan berapa harga dia? Kalau tengok poster Huawei ni, dia pun macam bagi hint yang dia kata akan datang. Dan kalau korang tengok kedudukan laptop tu pun, dah boleh bayangkan harga dia sekitar berapa. Tapi yang pastinya Huawei kata kat saya, laptop ni akan masuk Malaysia nanti. Jadi korang boleh check out dekat website official Huawei MacBook 14 2020 ni untuk tahu pasal update jualan dia nanti. Jadi itu saja untuk video kali ni. Laptop ni akan ada full review dia nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Mobile Jaya ni sebab kita akan ada review Oukitel WP6, iaitu phone tahan lasak dengan bateri 10,000 mAh. Lepas tu kita akan ada review Google Pixel 3, iaitu phone dengan Snapdragon 845 dengan kupaian kamera yang lawa. Jadi macam biasa, kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like ataupun komen sebarang cadangan ataupun soalan dekat bahagian bawah ni. Nanti saya akan baca dan pertimbangkan cadangan korang itu. Jadi itu saja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.